persoalan yang timbul sikit di sini, dan di sini dah tempat kekeliruan yang menyebabkan berlaku salah faham, bukan sekadar salah faham, salah hukum. Salah hukum. Dan menakutkan, berbahaya sekali. Ini isu ni, tapi saya kait sikit lah daripada syarah hikam ni. Tapi tak lagi jauh, ia kait dekat juga. Adalah kaitannya juga. Iaitu tidak menjadi kesalahan bila kita menamakan sebab itu sebagai pemberi hidayah juga. Asalkan kita faham bahawa pemberi hidayah sebenar hanyalah Allah. Adapun makhluk ni memberi hidayah atas makna dia menjadi sebab kepada hidayah. Tapi tak salah kita namakan dia sebagai pemberi hidayah. Kerana kekeliruan dalam memahami perkara inilah yang menyebabkan timbulnya masalah. Timbulnya baru-baru ni, benda ni lama dah orang putar, dia putar alang pula dah. Dia putar semua, kan lama sejak tubik balik. Iaitu isu yang berkaitan dengan salawat yang orang kita amalkanlah, salawat syifa tu. Kerana kekeliruan dalam memahami aspek inilah yang menyebabkan setengah daripada sahabat-sahabat kita ni, minta maaf lah saya sebut terang-terang lah, yang cenderung atau terpengaruh ataupun mendekati faham salafi wahabi ni, menuduh amalan itu sebagai syirik. Kerana tak boleh nak jelas, tak boleh nak beza dalam bab ni. Keliru dalam bab ni. Sebab apa saya kata demikian? Contohnya dalam bab hidayah. Al-Quran sendiri memberikan kita pedoman. Dalam bab hakikat pemberi hidayah ni kita akan jumpa pada firman Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat beri hidayah kepada orang yang kau kasih. Sebab apa? Kerana pemberi hidayah itu hanyalah Allah. Itu hakikinya, tauhidnya, akidahnya. Tak ada lah pemberi hidayah. Sehingga Nabi Muhammad sendiri pun tak boleh beri hidayah. La tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat beri hidayah kepada orang yang kau kasih sekalipun. Sebab apa? Kerana hidayah itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebahagian daripada ketauhidannya itu. Tetapi kita tengok pula kepada ayat lain. Ayat Al-Quran ni bukan bila kita tengok atas ayat tu, memang semabur lah kita ni. Kita tengok juga ayat-ayat lain macam mana. Dalam bab yang sama ni macam mana Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala, Al-Quran juga menyebut, menisbahkan hidayah ni kepada sebabnya tu. Kalau dalam ayat ni Al-Quran menyatakan engkau wahai Muhammad tak dapat beri hidayah. Tapi ayat lain mensabitkan pula engkau Nabi Muhammad ni boleh beri hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau ni wahai Muhammad dapat beri hidayah kepada jalan yang lurus. Hak pertama tu la nafi, la panjang sikit. La tahdi, la. Baca dekat-dekat semabur. Orang tahu bahasa Arab dia tahulah. Kalau hak pertama tu la panjang sikit. Wa innaka la tahdi, tidak dapat. Ayat ni pula wa innaka la tahdi, la baca pendek. La tahdi, la, lam ini lam takkid. Hak pertama tadi la nafi, orang panggil orang ngaji Arab lah. Lam kedua ni lam takkid, engkau betul-betul dapat beri hidayah ke jalan yang lurus. Jadi ayat ni menafikan, ayat kedua ni mensabitkan. Hak mana sebetul? Hak mana sebetul? Dua-dua ayat Quran mereka. Maka hendaklah kita faham, ayat yang menafikan hidayah itu adalah merujuk kepada ayat hakikat, hakiki sebenar, bahawa tidak ada yang memberi hidayah melainkan Allah. Adapun ayat yang mensabitkan hidayah kepada Nabi itu merujuk kepada sebab. Nabi Muhammad ni menjadi sebab kepada orang dapat hidayah. Menjadi sebab. Dan menisbahkan hidayah kepada sebab itu tidak salah. Asalkan kefahaman tu kita betul. Bila kita kata Allah memberi hidayah, kita fahamlah Allah tu hakiki yang sebenar. Bila kita Nabi Muhammad memberi hidayah, kita fahamlah dia adalah sebab saja. Dan tidak salah. Maka di sinilah timbul kekeliruan dalam memahami salawat syifa tu, sehingga dituduh sebagai mengandungi ajaran syirik. Masya Allah. Ini amalan ulama-ulama kita sejak dari dulu. Berarti kalau kita letak syirik, ramai alim ulama kita terlibat dengan syirik belaka. Masya Allah.
Ini bukan tuduhan yang ringan, ni berat benda ni. Melibatkan iman orang ni, keyakinan orang. Puncanya tak apalah saya lekong sikit. Lama-lama kita kata lama kita pulah sikit. Bila salawat tu menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, baca bagi bawah tibbil qulub tu. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, bersalawatlah ke atas Nabi Muhammad, penyembuh kepada hati. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan. Bukan saja penyembuh kepada penyakit qalbu, penyakit rohani, tetapi juga afiah, penyembuh kepada penyakit badan zahir ni. Itu disifatkan kepada Nabi Muhammad kalau baca bagi bawah ni. Tibbi ni. Jadi sifat di sinilah dipahami oleh setengah orang, dia kata ini syirik. Sebab apa? Kerana menisbahkan perbuatan penyembuh ini yang merupakan urusan Tuhan ni kepada manusia. Tu dia. Tu bendanya. Padahal harus kita mensifatkan itu atas kefahaman dia menjadi sebab. Tidak salah. Bukan saja sembuh tak sembuh ni, hidup dan mati pun boleh nisbah. Kita sendiri dalam keyakinan tauhid kita, yang menghidupkan itu hanyalah Allah. Al-Muhyi, dialah yang menghidupkan. Itu juga sebahagian dari af'al, sebahagian daripada pengertian tauhid af'al, keyakinan kita tentang perbuatan Allah ni adalah bahawa dialah yang menghidup dan mematikan. Kerana fenomena alam ni berlaku banyak perkara, antaranya hidup dan mati. Ni kejadian yang berlaku ni. Dah hidup mati tu siapa yang melakukan? Dalam keyakinan tauhid kita bahawa semua perkara yang berlaku pada makhluk ini pembuatnya satu je, iaitu Allah secara hakikinya, dengan sebab yang berbagai-bagai lah. Maka salah satu daripada cabang-cabangnya itu, sebagaimana tadi hidayat tadi, maka hidup dan mati ni salah satu cabang di antara tauhid af'al ni, dengan erti menjadi kewajipan kita, menjadi keyakinan kita, meyakini bahawa tidak ada yang menghidup dan mematikan melainkan Allah, sebagai salah satu daripada cabang tauhid af'al. Tapi kita tahulah hidup dan mati ni ada sebab musabab dia. Sebab dia pula macam-macam ragam sebab-sebab dia tu. Jadi persoalan sekarang, bila kita menisbahkan perkara hidup dan mati ni kepada sebab ni, salah ke tak? Boleh ke tak? Sama macam tadi juga, tidak menjadi kesalahan kalau kita faham benda tu dengan kefahaman yang betul. Tengok contoh macam mana. Kalau tentang Allah Ta'ala, huwa yuhyi wa yumit, jelas dialah yang menghidup dan mematikan. Jelas secara hakikinya Allah lah yang menghidup dan mematikan. Baik. Lalu bagaimana pula dengan kita dengar itu satu ayat? Bagaimana pula kalau kita lihat kepada ayat yang lain? Di dalam Al-Quran dinyatakan, kita tahu mukjizat menghidup dan mematikan ni melibatkan antaranya Nabi Isa AS. Kita tahu, kita ambil ayat senang, orang nampak orang tahu belaka. Semua orang tahu bahawa Nabi Isa ni menghidupkan orang mati. Tak ada orang sangka benda ni. Dah boleh tak kita nak kata gitu? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Boleh tak kata gitu? Tak boleh apa kita sebut sama dah. Kita mengaji kitab pun Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kita sebut tapi tak ingat. Kita tak ingat. Kita sendiri yang sebut Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dah itu dianggap berlawan dengan akidah tak? Syirik tak perkataan tu? Kalau syirik kena robah semula buku-buku tulis tu. Antara mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dia menghidupkan. Dia. Jadi sekarang, jadi perkara seperti tidak salah menisbahkannya kepada sebab itu dengan kefahaman yang betul. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut ungkapan Nabi Isa sendiri. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku menyembuhkan penyakit sopok, penyakit gila, penyakit sopok, penyakit itu. Dan aku menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa sendiri kata, aku menghidupkan. Dia tak kata Allah. Dia menghidupkan. Tapi kita fahamlah bila Nabi Isa kata aku menghidupkan tu, maksud aku dengan kurnia Allah kepadaku menjadi sebab hidupnya orang mati ni. Dan bukan dengan kekuasaan aku, dengan kekuasaan Allah, tapi berlaku dengan sebab aku. Dan tidak salah menisbahkan perbuatan itu kepada perkara yang berkait itu, tidak salah. Dengan nas Al-Quran.
Jadi kalau kita kata menisbahkan perbuatan ni, kita tahu menghidup memati itu kerja Allah Ta'ala. Nisbah kepada makhluk tak boleh. Batal, rosak akidah, rosak itikad. Dah ayat ni kita nak buang kat mana? Nak buang kat mana ayat ni? Wa uhyil mauta. Aku menghidupkan orang mati, kata Nabi Isa. Aku. Tapi biiznillah. Fahamlah. Bahawa semua ni berlaku dengan izin kehendak Allah, kekuasaan Allah. Tapi dia tak salah menisbahkan kepada pembuat itu sebagai sebabnya. Tidak menjadi kesalahan. Maka balik kepada salawat syifa pun serupa jugalah. Bila kita kaitkan penyembuh tu kepada Nabi Muhammad, atas kefahaman menjadi sebab kepada kesembuhan. Samalah perkara tu. Tapi bila keliru perkara ni, timbullah canggah tu. Kalau kilah tu rengang-rengang boleh tahan. Oh, salah, tak tepat, boleh tahan lagi. Ni melibatkan perkara iman dan kufur. Syirik. Jadi orang mengamalkan tu berarti rosak akidah dia. Batal iman dia, syirik. Ini bukan ringan, kerja ringan ni. Itu saya sebut. Kita sebut acap kali jangan kena faham-faham benda-benda gini lah. Jadi kita sebut semua ni kena peringat. Sebab kita dengar, saya terpaksa sebut acap kali tu sebab ada rungutan-rungutan lah. Sehingga setengah orang tu dia ragu dah. Dia amalkan salawat ni bertahun-tahun dah. Dah kalau gitu, saya ni batal iman lama dah. Dia rasa gitulah. Waktu satu hal dah tu. Dah kalau gitu, amalan ibadah kita buat sebelum ni tak pakai sebab batal duk amal benda ni bertahun-tahun ni, 10 tahun dah amal salawat ni. Berarti batal iman. Kalau dia anggap benda tu membawa kepada syirik dan kufur. Dah selama ni kita duk semayang, duk pakai belaka lah ke mana? Kerana batal iman, kerana amal salawat ni. Rosak, kufur, syirik. Ini kena jaga-jaga. Bab masalah mensyirikkan orang, membid'ahkan orang ni jangan mudah-mudah. Lebih-lebih lagi isu tu isu khilaf dan antara ulama. Ada dalil, ada hujah yang sesuai dengan kaedah pengujahan syar'inya. Kita tengok-tengok. Baik. Jadi kita lekuk jauh sikit malam ni dah. Apalah. Sebab ada setengah tu takut nak amal salawat ni. Bila dengar syirik ni, takut tak setara, tak amal setara. Amal bertahun-tahun berhenti terus. Kenapa? Takut. Takut terlibat dengan syirik. Satu hal juga tu. Tak apalah. Waktu boleh tahan lagi, hak tadi tu. Dia berasa dia macam imam dia batal lama, dah semayang bang lama ni guna tu. Dia ragu habis tentang diri dia. Baik. Kita terbabah jauh sikit tak apalah.